Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna in syi'ta sahla. Rabbi yassir wa la tu'assir wa atmim bil khair. Amma ba'. Sifat mazmumah yang keenam. InsyaAllah pada malam ini kita cuba tamatkan ataupun habiskan perbincangan tentang sifat-sifat mazmumah, sifat-sifat yang dikeji oleh syarak ataupun dicela oleh agama. Semalam kita dah baca sampai sifat yang kelima, iaitu bakhil. Pada malam ini kita insya-Allah cuba akan sambung perbincangan tentang sifat mazmumah. Yang keenam ialah hubbujah, iaitu kasih kemegahan dan kebesaran serta pangkat. Nak glamour, nak supaya diagungkan, dihormati, kita berbangga dengan pangkat, kedudukan, jawatan yang kita sandang. Ini semua dipanggil apa? Kasih kepada kemegahan, kepada pangkat, kepada jawatan, kepada kedudukan. Itu dipanggil apa? Kasih kepada kemegahan. Termasuk di dalam sifat yang dikeji oleh Allah, yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu dipanggil mazmumah, maknanya sifat yang dikeji. Huraian, perasaan inginkan kemegahan dan pangkat kebesaran itu menjadikan dan pangkat kebesaran itu menjadikan pekerjaan seseorang, menjadikan pekerjaan setiap perbuatan, tindak tanduk yang dia lakukan itu tidak ikhlas kepada Allah. Bila matlamatnya nak kebesaran, pangkat, kedudukan, darjat, maka segala tindakan dia itu tidak lagi ikhlas kepada Allah. Tidak lagi semata-mata bulat hati dia penuh kepada Allah Ta'ala. Kerana inginkan kemegahan dan kebesaran. Yang tu matlamatnya kemegahan dan kebesaran, bukan lillahi ta'ala. Kadang-kadang membawa kepada tipu helah. Dia nak dapat jawatan, kedudukan, pangkat. Dia nak mencapai matlamat dia, kena buat tipu helah. Kalau tak tipu, berdasarkan kepada kelayakan, mungkin dia tak layak. Jadi nak dapat jawatan tu kena tipu, nak dapat kedudukan dia kena tipu. Dia kata terkadang-kadang membawa kepada tipu helah sesama manusia, dan terkadang menyebabkan seseorang itu membelakangkan kebenaran, membelakangkan hukum lah. Bila matlamat menjadikan suatu benda yang diidam-idamkan, benda yang dicita-citakan, yang itulah orang sebut matlamat menghalalkan cara. Asal matlamat dia tercapai, apa-apa cara, walaupun membelakangkan hukum Allah, membelakangkan agama Allah Ta'ala, dia akan ketepikan. Hukum Allah Ta'ala ni nak capai matlamat yang diidam-idamkan. Dia kata membelakangkan kebenaran kerana menjaga pangkat dan kebesaran. Itu bahaya tuan-tuan. Dalam apa kedudukan, apatah lagi apabila seseorang itu terlibat di dalam sesebuah organisasi, pertubuhan, parti-parti politik. Ni termasuk ni, nak dapat pangkat cantas orang lain, nak naik ke atas, jijak kepala orang, tuduh menuduh, fitnah memfitnah, londeh melondeh di antara satu sama lain. Ini biasa berlaku di dalam apa-apa keadaan, khususnya orang yang berada di dalam kumpulan-kumpulan, parti-parti politik. Dia nak naik ke atas, dia jatuhkan orang lain. Itu salah satu sifat yang dikeji di dalam agama. Sifat mazmumah yang ketujuh, hubbud dunya, iaitu kasih dunia.
Iaitu perkara-perkara yang tidak menjadikan kebajikan di akhirat. Dia kata hubung dunia ni perkara yang dikeji, bukan tak boleh ambil dunia. Dunia kita boleh ambil. Dunia ni sama ada yang melibatkan makan, minum, pakaian, kenderaan, tempat tinggal, harta benda, wang ringgit, semua dunia. Bukan kata tak boleh cinta dunia, tak boleh ambil dunia. Tak. Boleh ambil dunia. Tetapi kita ambil dunia yang kita sebutkan tadi, wang ringgit, harta benda, makan, minum, pakaian, kenderaan, tempat tinggal, dijadikan sebagai suatu jambatan, suatu wasilah, suatu perantaraan untuk kita mendampingkan diri kepada Allah, untuk kita memperolehi pahala di negeri akhirat. Contohnya duit kita perlu banyak. Kita nak bersedekah, nak sumbangkan bagi kepada sesiapa yang berhak, kepada sesiapa yang memerlukan dunia, tetapi kita bawa kepada alam akhirat, bawa ke jalan akhirat. Maka dunia yang macam ni tidak ditegah di dalam agama. Huraiannya, iaitu banyak perkara yang digemari dan diingini oleh manusia, iaitu perkara-perkara yang ada kesukaan dan kesenangan. Benda-benda yang keseronokan, keselesaan, ketenangan, itu memang semua manusia suka. Di antara perkara-perkara yang tersebut itu, ada perkara yang tidak dituntut oleh agama dan tidak menjadi kebajikan di dalam akhirat. Hak kita nak, hak kita inginkan tu kadang-kadang tak jadi akhirat. Kita nak semua yang kita ambil, kita gunakan, dia jadi jalan ke akhirat. Maka kasihkan dunia itu sehingga membawa kepada lalai hati daripada menunaikan kewajipan kepada Allah. Tadi kita sebut dunia boleh ambil sebagai suatu jambatan wasilah menuju akhirat. Tetapi ada di kalangan manusia ini, dia menikmati, mengecapi nikmat-nikmat dunia sehingga lalai daripada mengingati Allah. Sembang umpamanya kan, sembang sampai terlepas waktu sembahyang. Maknanya nampak. Itu sebahagian daripada dunia yang dicerca di dalam agama. Makan punya panjang masa dia makan sampai tertinggal sembahyang. Tak boleh. Apa dia lagi? Sesuatu aktiviti, dia bersukan, main bola, badminton umpamanya, memancing, cari ikan depan asar, sampai tinggal sembahyang maghrib. Habis masuk maghrib, masuk waktu maghrib tak berhenti lagi, masuk waktu isya. Bila ikan makan, kalau tebor jala, tebor dapat. Kalau mancing tu duk tarik lagi, maghrib dia tinggal. Dunia macam ni tak boleh. Ataupun dia pergi sebelum asar cari ikan, punya asyik duk memancing ikan, menjala ikan, memukat ikan, akhirnya tinggal sembahyang asar. Tak boleh juga. Dunia yang membawa kepada dosa. Ini yang dimaksudkan oleh pengarang kitab ini, dunia yang dikeji di dalam agama. Jadi kita bolehlah tuan-tuan kiaskan dengan apa-apa perbuatan, apa-apa tindakan, apa-apa aktiviti dunia yang melalaikan kita daripada mengingati Allah. Yang tu dicerca di dalam agama. Yang tu dicerca di dalam agama. Dia kata lalai hati daripada menunaikan kewajipan-kewajipan kepada Allah. Adapun menjadikan dunia itu jalan menuju keredaan Allah, maka tidak dicela. Tadi kita sebut beberapa contoh dunia. Bila kita ambil dunia untuk memperolehi keredaan Allah, mendampingkan diri kepada Allah sebagai suatu wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah, yang tu tidak dilarang. Contohnya saya sebut tadi, kita mempunyai harta benda yang banyak, wang ringgit yang banyak, mempunyai kekayaan yang luar biasa, tak apa. Tapi wa mimma razaqnahum yunfiqun. Sebahagian daripada apa yang kami kurniakan kepada mereka, yakni orang yang beriman, dia nafkahkan, dia sumbangkan, dia salurkan kepada jalan-jalan kebajikan. Jadi dunia yang macam ini tidak dilarang di dalam agama. Sifat mazmumah yang ke-8, takabbur, iaitu membesarkan diri ataupun berkelakuan sombong dan bongkak. Besar diri. Takabbur ni besar diri, sombong, bongkak. Kita kata ego lah. Dia rasa orang lain semua kecil ya, dia yang besar. Orang lain semua koman semua. Semua leceh semua. Dialah yang hebat. Ini takabur dipanggil. Huraiannya, orang yang takabur itu memandang dirinya lebih mulia dan lebih tinggi pangkatnya daripada orang lain.
dan memandang orang lain itu hina dan rendah pangkat. Tengok. Terkadang-kadang seseorang itu sengaja membesar-besarkan dirinya. Kadang-kadang tak hebat pun dia rasa hebat. Sifat takabur ini tidak ada sebarang faedah, bahkan membawa kepada kebencian Allah dan juga kebencian manusia. Kita tengok iblis kenapa dia dibenci oleh Allah Ta'ala. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Iblis ni bukan sahaja Allah Ta'ala benci, hasil daripada kebencian yang sangat daripada Allah Ta'ala yang sangat-sangat, Allah Ta'ala menghukumkan dia kafir. Sebab apa? Dia ada perasaan takabur. Jadi kita dah baca Al-Quran, banyak ayat-ayat Quran menghina, mengutuk sikap iblis yang rasa besar diri, rasa hebat. Jadi kita sendiri kalau tak nak bagi Allah Ta'ala benci dan manusia benci, jangan ada sifat takabur. Tasawuf yang macam ni yang kita nak bahas, kita nak bincang, kita nak amalkan dan kita nak faham betul-betul untuk kita amalkan dalam diri kita. Jangan ada takabur. Takabur ni semua orang boleh berlaku. Orang miskin, dia boleh berlaku takabur kepada dia. Orang kaya pun sama. Orang jahil pun sama. Orang alim pun lagi boleh masuk. Maknanya sifat-sifat takabur. Orang lain semua bodoh belaka, dialah paling hebat. Orang lain jahil, akulah paling alim. Orang lain dia keluarkan daripada ahli sunnah wal jamaah, dia sahaja ahli sunnah wal jamaah. Macam-macam tuduhan lah. Macam-macam kritikan, lontaran fitnah kepada orang, tuduhan kepada orang sebab kita rasa kita hebat. Jadi bila kita duk mengaji sifat-sifat tasawuf, bab-bab tasawuf, ilmu tasawuf yang macam ni dapat menghindarkan, menghilangkan, menjauhkan diri kita daripada sifat-sifat yang dikeji oleh agama. Dia kata dan terkadang membawa kepada keluar daripada agama kerana enggan tunduk kepada kebenaran. Takabur ini bukan sahaja kadang-kadang dibenci oleh Allah, dibenci oleh manusia. Kadang-kadang sifat takabur ini dapat terkeluar daripada agama Islam kerana tak nak tunduk kepada kebenaran. Macam iblis kita kata tadi, sebab tak nak enggan sujud kepada Nabi Adam atas perintah dan juga arahan daripada Allah Ta'ala, akhirnya Allah Ta'ala hukum dia kafir. Tengok, takabur kadang-kadang boleh membawa kepada kekufuran. Sifat mazmumah yang ke-9, ujub, iaitu merasa ataupun menyangka dirinya lebih sempurna. Tadi dia rasa dia hebat. Hak ni dia kata dia paling mulia. Ujub ni rasa pelik. Dia tengok diri dia bangga. Sepatutnya orang lain tengok seseorang lain itu pelik, rasa hebat. Tetapi dia berasa sendiri dia hebat. Ujub, rasa ajaib. Ujub ni maknanya ajaib, pelik, hairan, bangga terhadap kelebihan diri sendiri, iaitu merasa ataupun menyangka dirinya lebih sempurna. Huraiannya, orang yang bersifat dengan ujub itu ialah orang yang timbul di dalam hatinya sangka bahawa ia adalah orang yang lebih sempurna pelajaran. Dia paling banyak ilmu, orang lain semua jahil. Ataupun amalan dia lah paling banyak. Puasa sunat, puasa wajib, puasa sunat, sembahyang wajib, sembahyang sunat, bersedekah, rajin baca Quran, bersalawat, berzikir dan sebagainya. Orang lain semua koman, semua pemalas semua. Dia je rasa dia rajin. Ataupun kekayaan, dia paling kaya daripada orang lain. Dan ia menyangka bahawa orang lain tidak upaya melakukan seperti apa yang diperbuatnya. Dia saja sesuatu perbuatan, pekerjaan, amalan tu dia saja yang mampu buat. Orang lain semua tak mampu nak buat. Maka dengan yang demikian terbitlah perasaan menghina dan memperkecilkan akan orang lain. Bila rasa hebat, orang lain jadi koman lah. Sebab itu kena sentiasa ada perasaan dalam diri kita, kita rasa koman. Kita rasa koman daripada orang, bukan rasa hebat daripada orang. Kena rasa dia koman, dia hina. Dan lupa ia bahawa tiap-tiap sesuatu itu ada yang melebihinya. Kalau seseorang itu ada kelebihan, persoalannya di sini, siapa bagi kelebihan itu kepada dia? Kalau dia mempunyai kekayaan, siapa yang bagi kekayaan itu kepada dia? Tak lain dan tak bukan adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebenarnya yang lebih Allah, bukannya kita. Sebab itu bila kita memperolehi ataupun mendapati sesuatu nikmat, kita disunatkan menyebut alhamdulillah wa syukurillah.
Segala puji bagi Allah dan segala kesyukuran, segala terima kasih semua daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya bila kita ditimpa sesuatu musibah, sesuatu bencana, malapetaka, kita sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ni terbalik. Bila orang kutuk kita, alhamdulillah. Sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau kena hentam dengan orang kan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, alhamdulillah. Tak betul. Alhamdulillah melafazkan suatu kalimah syukur. Kita kena hentam bersyukur apa? Kena maki dengan orang, kita sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ni orang Melayu, kita terbalik di sudut penggunaan istilah. Bila orang hentam dia kata alhamdulillah. Quran kata alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Iaitu orang yang beriman itu dan orang yang sabar itu, bila mereka ditimpa sesuatu musibah, penghinaan suatu musibah, cacian orang suatu musibah, Allah Ta'ala kata qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka berkata sesungguhnya kami daripada Allah dan kepada Allah kami dikembalikan. Sifat mazmumah yang ke-10 iaitu riya'. Iaitu memperlihatkan dan menunjukkan amalan kepada orang lain. Riya' tu nak bagi orang tengok, nak bagi orang tahu dia buat baik. Dia buat satu amalan yang baik. Sepatutnya sebagaimana yang kita sebut tadi dan juga pelajaran-pelajaran kita yang lepas, segala ibadat, amalan, sesuatu perkara yang mendampingkan diri kepada Allah, sama ada perkara ibadat yang wajib ataupun ibadat yang sunat, di atas tujuan lillahi ta'ala. Semata-mata kita nak mempersembahkan kepada Allah, memperlihatkan amalan itu kepada Allah. Tetapi riya' ini, dia buat sesuatu ibadat nak perlihatkan kepada manusia. Tiap-tiap amalan yang dilakukan dengan tujuan menunjukkannya kepada makhluk, hilanglah ikhlas. Bila hilang ikhlas, hilang pahala. Bila hilang ikhlas, hilang pahala. Dan keluar daripada tujuan yang asal. Bila tak ada ikhlas, keluar daripada tujuan yang asal. Apa maksud tujuan yang asal? Tujuan asal kita buat ibadat lillahi ta'ala. Imam Ghazali membahaskan di dalam masalah ikhlas. Orang yang mula-mula sembahyang lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Tiba-tiba tengah sembahyang tu orang duk perhati dia sembahyang. Umpamanya dia sembahyang, tak kira lah sembahyang wajib ke sembahyang sunat. Mula-mula dia buat lebih kurang lah. Bila dia berasa orang duk perhati dia, lalu dia pun buat kemas lagi lah. Cara takbir nak rokok, Sami Allahu liman hamidah, dia buat cantik je. Tadi dia buat lebih kurang je. Macam mana? Dapat pahala tak dapat pahala? Dikira ikhlas ke tak kira ikhlas? Masa masuk dalam sembahyang tadi okey lah, Allahu Akbar lillahi ta'ala. Sebab dia tak perasan orang duk tengok. Ini tengah-tengah sembahyang ni orang perhati. Oi, dia berasa dia orang duk tengok dah ni. Dia buat masa tu dia ubah dia punya niat dengan cara penampilan dia. Jadi ulama-ulama tasawuf membincangkan orang ni dapat pahala tak dapat pahala. Jadi ulama kata dapat pahala hak masuk sembahyang tadi. Hak tu kerana Allah Ta'ala. Hak tengah-tengah tu tak dapat pahala sebab dia tujuan dia dah lakona. Dia dah lari dengan maksud ataupun tujuan yang lain daripada mempersembahkan ibadat itu kepada Allah. Dia kata keluar daripada tujuan yang asal, iaitu berbuat ibadat kepada Allah Ta'ala semata-mata, tidak kerana mencari kepujian daripada makhluk. Ikhlas, dia tak nak cari pujian daripada makhluk, tapi nak puji Allah. Allah Ta'ala puji. Orang yang riak itu sia-sia sekalian amalannya kerana niatnya telah berbelah bagi. Berbelah bagi macam mana? Antara niat kerana Allah dan antara niat kerana makhluk. Selain daripada pahala ibadat dia terhapus, orang yang mempunyai perasaan riak ini juga, dia telah memiliki salah satu daripada sifat-sifat munafik. Yura'una an-nasa wa la yazkuruna Allah illa qalila. Mereka buat ibadat itu untuk memperlihatkan kepada orang, dan mereka tidak mengingati Allah melainkan sedikit sangat.
Dan dalam Al-Quran juga di dalam surah Taubah menyebut mereka tidak mengeluarkan nafkah illa wahum karihun, melainkan dalam keadaan mereka tak suka. Itu sifat munafik. Di dalam hadis yang sahih menyebut sembahyang yang paling berat bagi orang munafik adalah sembahyang Isya secara berjemaah dan juga sembahyang subuh. Sebab apa? Isya dah waktu dah gelap, orang tak nampak dia sembahyang. Subuh waktu masa masih gelap lagi, orang tak nampak dia sembahyang. Jadi dia tak nak. Dia buat ibadat ni yura'unan nas. Dia buat ibadat mesti orang nak kena tengok. Tu yang kita takut tu. Kadang-kadang sekarang ni orang buat sembahyang seorang-seorang, buat live. Sembahyang siang ke, kadang-kadang sembahyang malam. Yang tu saya peringat diri saya sendirilah. Kita buat ibadat tu, kita nak tunjuk kepada Allah Ta'ala bila kita buat live. Yang ni pengajian buat live tu sebab kita nak mengajar orang. Dia tak boleh seorang-seorang kan. Ni ibadat kita qiyamul lail ni. Serahlah kepada Allah Ta'ala. Kita nak persembahkan, nak tunjuk kepada Allah. Tak perlu orang tahu pun. Jadi ulama' dulu, kalau boleh seboleh-bolehnya nak sorok-sorok lagi. Nak sorok-sorok lagi. Nak sorok-sorok lagi. Kita ni dah terbalik. Orang kata itu masalah niat. Masalah niat, masalah hati. Kita tak pertikai tentang niat. Kita pertikai tentang perbuatan. Boleh jadi dia ikhlas dia buat macam tu. Tetapi dalam hukum tasawuf, dia tak boleh kita buat satu ibadat nampak nak menunjuk kepada orang. Kita tidak membahaskan masalah keikhlasan dalam hati, tetapi cara perbuatan itu salah. Cara perbuatan itu salah. Kadang-kadang bila kita bagi nasihat, teguran, orang kata ikhlas dalam hati, kita bukan tahu. Kita tak petikai dia ikhlas tak ikhlas. Kita petikai maknanya cara. Dia kata di sini apa dia? Supaya kerana niatnya tidak telah berbelah bagi antara suatu ibadat dipersembahkan kepada Allah ataupun ibadat untuk diperlihatkan oleh manusia. Jadi alhamdulillah kita dah tamat 10 sifat mahmudah, sifat yang terpuji, dan juga 10 sifat mazmumah yang dikeji dalam syarak. Jadi saya nak buat kesimpulan di sini bahawa tasawuf yang macam ni diterima, dan kita perlu pelajari untuk menghilangkan sifat-sifat hati-hati yang kotor tu. Kita nak buang semua, nak masuk sifat-sifat yang baik, sifat-sifat mahmudah. Hak ni kita kena belajar, kita kena faham dan kita kena amalkan. Adapun yang disebut oleh Dr. Wahbah Zuhaili dakhailut tasawuf. Dakhailut tasawuf ini maknanya campur tangan tasawuf di dalam suatu perkara yang tak perlu dia campur tangan. Maknanya penyimpangan suatu tasawuf, ilmu tasawuf yang menyimpang daripada kebenaran, menyimpang daripada petunjuk Nabi SAW. Beberapa hari yang lepas kita telah sebut, iaitu tarekat tasawuf yang ada penyerupaan tasyabuh dengan Syiah umpamanya. Hak tu kita tolak. Seperti Nur Muhammad. Suatu akidah, pegangan, kepercayaan yang dipegang oleh puak-puak Syiah dan diambil oleh puak-puak tasawuf. Diambil oleh golongan-golongan tasawuf dan golongan-golongan tarikat. Okey, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita sambung balik baca kitab Al-Bid'ahul Munkarah. Bid'ah-bid'ah yang mungkar, yang perbahasan yang ketujuh disebut di sini al-istighatsatu bi ghairillahi ta'ala, iaitu memohon perlindungan selain daripada Allah. Sepatutnya kita nak minta tolong, nak minta sesuatu hajat dan pertolongan, juga perlindungan semata-mata kepada Allah Ta'ala. Selain daripada Allah Ta'ala tak boleh melindungi kita dan tak boleh memudaratkan kita. Jadi di dalam bab akidah ini, di dalam meminta pertolongan, mesti kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kepada makhluk-makhluk yang lain daripada Allah. Minal bid'il sya'i'ati ladai awamil muslimin. Dia kata daripada bid'ah yang tersebar. Sya'i'ah ni maknanya yang tersebar. Sya'i'ati yang tersebar daripada kalangan orang awam. Al-istighatsatu bi ghairillah, iaitu minta bantuan selain daripada Allah. Tuan-tuan tengok bagaimana contoh kalimah-kalimah, ayat-ayat yang disebut oleh Dr. Wahbah Zuhaili.
Seperti dia kata talabul madadi min ghairillahi ta'ala kaman yaqulu, seperti orang berkata ya rafi'i, ya badwi, maknanya syekh, gelaran bagi syekh. Rafi'i, badwi, aghithni, bantulah aku, au adrikni, datanglah kepadaku ya fulan. Tengok, orang tu mungkin dah mati ataupun mungkin tak ada di depan. Kalau orang tu ada di depan, tak apa, dia minta tolong suruh angkat meja ke apa, yang tu boleh. Ini dia minta tolong kepada orang mati ataupun orang yang gaib, termasuk di dalam syirik. Awil madad ya fulan. Kalimah madad. Madad ya Husain, madad ya Ali. Tuan-tuan tengok kan? Sebenarnya itu daripada ajaran Syiah yang diambil oleh golongan Habib ya Hanana. Malam ni kita nak sebut. Walaupun orang tak suka, orang marah kita sebut benda tu, benda ni sensitif, tapi kita nak menjaga akidah umat Islam. Ini bukan kitab Wahabi. Saya ulang banyak kali. Dr. Wahbah Zuhaili dia masih berada di dalam mazhab yang 4. Ya madad. Tengok dia kata. Awil madad ya fulan. Tolonglah kami, bantulah kami. Sama ada ketika orang tu gaib tak ada di depan ataupun orang yang mati. Baru-baru ni tengok tadi tengok dalam YouTube orang duk puji Saidina Husain, minta doa, minta sesuatu hajat kepada Husain, Hasan. Tengok itu masuk unsur-unsur syirik. Wa hadza kulluhu bid'atun munkarah. Ini semuanya bid'ah yang munkar, dia kata. Tak ada bid'ah yang mahmudah. Tak ada. Ini semua bid'ah yang munkar yang dikeji oleh Allah Subhanahu wa taala. Di qaulillahi taala, kerana firman Allah taala, la tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruk. Janganlah sekali-kali kamu memohon, meminta selain daripada Allah taala ma la yanfa'uka, sesuatu yang tak dapat memberi manfaat kepada engkau. Maknanya sesuatu faedah, tak dapat bagi apa-apa faedah. Wala yadurruk, dan juga tidak dapat memudaratkan engkau. Fa in fa'alta fa innaka idzan minaz zalimin. Sekiranya kamu melakukan, sesungguhnya kamu kalau begitu termasuk daripada kalangan orang yang zalim. Tengok ta di sini. Begitu juga tad'u adalah dhamir khitab kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Taala ajar Nabi tentang akidah ni. Jangan kamu berdoa selain daripada Allah. Mereka pula tak dapat mendatangkan manfaat dan juga menolak sebarang mudarat. Kalau kamu buat juga, nescaya kamu termasuk daripada kalangan orang yang zalim, iaitu syirik. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu adalah merupakan suatu kezaliman yang sangat besar. Dalam ayat yang lain, Allah Ta'ala bagi peringatan kepada umat Nabi Muhammad melalui diberi nasihat kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sekali-kali tidak akan melakukan syirik, tetapi nak bagi peringatan, pengajaran kepada umat. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Wahai Muhammad, sekiranya kamu syirik kepada Allah, mustahil Nabi syirik. Sebagaimana yang disebutkan tadi, nak bagi peringatan kepada umat. La yahbatanna 'amaluka, segala amalan terhapus. Semalam amalan-amalan kamu, pahala-pahala ibadat kamu, semuanya habis langsung. Dalam ibarat yang lain, Allah Ta'ala kata dalam ayat yang lain, haba'an mansura, seperti debu-debu yang berterbangan, tak lekat. Pahala tu tak ada nilai. Amalan ibadat tak ada nilai di sisi Allah kalau buat ibadat berserta dengan perbuatan syirik. La yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Nescaya kamu duduk di akhirat besok, wahai Muhammad, kalau kamu buat syirik, kamu termasuk di kalangan orang yang rugi, iaitu berada di dalam neraka bersama dengan orang kafir. Nabi SAW sekali-kali tidak akan syirik, tetapi nak bagi pengajaran, peringatan kepada umat. Wa qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam an Ibn Abbas radhiyallahu anhu maqan, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala himarin yuqalu lahu Ya'fur. Aku berada di belakang Nabi di atas khimar yang nama himar itu Ya'fur. Faqala li ya ghulam, Rasulullah kata kepada aku, wahai budak, inni u'allimuka kalimatin, aku nak mengajar kamu beberapa kalimah.
Ihfazillaha yahfazka. Ihfazillaha tajid tujahak. Peliharalah Allah, nescaya Allah Ta'ala akan memelihara kamu. Maknanya kalau kita sentiasa ingat kepada Allah, sama ada ketika senang ataupun ketika susah, bila kita susah, kita doa, kita mohon kepada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala tunaikan permohonan kita. Kita ni biasanya cari Allah ketika susah. Bila senang tak ingat Allah. Bila terdesak, susah, datang musibah, malapetaka, masa tu baru nak mengadu. Pun begitu Allah Ta'ala sayang kat kita, Allah Ta'ala perkenankan juga permohonan dan doa kita. Senang susah kena cari Allah, kena sentiasa ingat kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Apabila nak minta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah. Nak berdoa, berdoa kepada Allah, minta tolong kepada Allah. Jangan selain daripada Allah. Ab'ada hadzal has bi su'alillahi wahdahu wal isti'anah bihi. Dia kata orang ini dia minta tolong dan doa dan pertolongan selain daripada Allah Ta'ala. Sepatutnya dia hanya minta pertolongan dan bantuan semata-mata kepada Allah. Yuqalu asta'inu bi fulanin aw fulanin gharibun amrul jahalah wal amah. Dia minta tolong kepada si anu. Orang ni tak minta direct kepada Allah. Gharib, dia kata pelik. Ini adalah amrul jahalah, ini perbuatan orang jahil, wal amah, perbuatan orang awam. Orang jahil dan orang awam memang buat macam itulah sebab mereka jahil. Tetapi kalau orang ada ilmu, orang alim, doa selain daripada Allah Ta'ala pula, yang tu lagi berat. Wal istighatsatu ghairu tawassul. Istighatsah itu dia kata bukan tawassul. Fahuwa talabu syai'in minal makhluk. Istighatsah itu menuntut, meminta sesuatu daripada makhluk. La yastati'uhu ghairul khaliq. Makhluk tak dapat memperkenankan selain daripada Allah. Apa perlu kita nak minta tolong, berdoa kepada makhluk yang mana makhluk itu tidak dapat memperkenankan? Allah Ta'ala saja yang dapat memperkenankan sesuatu hajat dan permohonan. Wa tawassulu at-talabu minallahi biwasatati makhluqin. Tawassul itu kita menuntut seseorang menuntut suatu tuntutan daripada Allah tetapi dengan perantaraan makhluk. Itu wasilah. Macam wasilah dengan Nabi. Minta kepada Allah, perantaraan kepada Nabi. Seperti selepas doa apa? Selepas doa azan tu. Selepas azan dia ada doa wasilah minta kepada Nabi, minta kepada Allah melalui wasilah Nabi. Tapi istighatsah dia minta kepada lain daripada Allah. Adapun wasilah minta kepada Allah perantaraan makhluk. Tengok. Tetapi dia sebut juga mesti makhluk itu bukan makhluk yang gaib ataupun makhluk yang mati, yang tak ada. Wa tawassulu tsabitu bisunnati yakunul bil ahya la bil amwat. Tawassul yang sabit dengan sunnah Nabi SAW adalah tawassul dengan orang yang hidup, bukan dengan orang yang mati. Tengok. Wa bi salahil a'mali wa huwa ma'na qaulillahi ta'ala. Dan juga dengan amalan-amalan yang soleh. Sebagaimana firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa bataghu ilaihil wasilah. Wahai orang-orang yang beriman, takutlah kamu kepada Allah dan carilah kepadanya wasilah, yakni perantaraan. Surah Al-Ma'idah ayat 35. Yang tadi surah Yunus ayat 106. Wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruk fa in fa'alta fa innaka idzan minadh zalimin. Surah Yunus ayat 106. Lalu pengarang kitab ini, Dr. Wahbah Zuhaili, yang kata tawassul itu yang dibolehkan, dia buat mari contoh hadis. 3 golongan yang terkurung di dalam gua, yang terperangkap di dalam gua. 3 orang manusia yang terperangkap di dalam gua. Haisu in hadarat sakhratun minal jabal. Sekira-kira jatuhnya batu besar daripada gunung, ala babil ghari alladhi kanu fihi. Jatuh batu di depan gua yang mereka berada di dalamnya. Fada'awallaha bi salihi a'malihim,
dan mereka bertiga berdoa kepada Allah dengan amalan-amalan yang baik. Golongan yang orang yang pertama, individu yang pertama, wuqufu waladit tawalil laili wa huwa hamilul halibi ala babi walidayhi hatta la yuqizuhuma. Salah seorang daripada individu tu dia berdiri sepanjang malam, dia bawa susu kan. Ibu ayah dia dah tua, lapar dahaga. Lalu dia pergi ambil susu, perah susu. Bila dia balik ke rumah, ibu ayah dia dah tidur. Hadis ni panjang lagi, dia direngkahkan oleh Dr. Wahbah Zuhaili. Anak dia dipanggil apa? Bergayut kat kaki, peluk kaki ayah dia. Nak susu dan lapar. Orang Kedah kata riau kan. Nangis, menjerit, nak susu. Dia tak bagi. Sebab dia nak bagi kepada mak dan ayah. Kepada anak dia pun dia tak bagi. Dia berjaga sepanjang malam, nak tunggu ibu bapa dia jaga, dia nak bagi susu. Dia tak gerakkan ibu bapa dia. Takut ganggu dia orang tidur. Tengok. Lalu dia bertawasul dengan amalan dia, kalau aku buat benda ni benda baik kerana Allah, ikhlas, ya Allah, angkatkanlah batu tu. Allah Ta'ala angkat sikit. Yang kedua, wa ta'affafa rajulun an ibnati ammihi. Menjauhkan diri oleh seorang lelaki daripada anak bapa saudaranya, iaitu sepupu dia lah. Talabathu bimi'ati dinarin. Yang minta kepada dia 100 dinar. Akhirnya anak bapa saudara dia ni, maknanya sepupu dia, ajak dia berzina. Dia lari, dia menjauhkan diri, dia lari. Walaupun suasana pada masa itu mereka berdua sahaja, tetapi oleh kerana lantaran takut kepada Allah Ta'ala, dia lari. Lalu, ya Allah, kalau aku buat ni ikhlas kerana-Mu, ya Allah, angkatlah batu. Batu tu angkat lagi sikit, tak dapat meloloskan, tak dapat mereka keluar lagi daripada gua yang ditutup oleh batu yang besar tadi. Individu yang ketiga, wastismaru ra'in ajra ajirin. Dia kata menjadikan modal upah dia itu, upah dia menjaga binatang, hatta tajma'a minhal qati'un minal baqar, sehingga menghimpunkan oleh satu kumpulan daripada lembu. Maknanya daripada modal yang kecil. Cerita dia panjang. Ada yang mula ada kambing, dia kambing membiak, dia beli lembu. Sampai lembu tu jumlahnya begitu banyak. Tiba-tiba tuan dia datang, mana kambing aku? Tuan pemilik asal kambing. Dia kata, semua ni lembu-lembu ni. Aku dulu bagi modal kambingnya tak. Setelah kambing membiak begitu banyak, aku beli lembu pun membiak. Tiba-tiba pemilik binatang tersebut ambil semua. Seekor pun tak bagi kepada ra'in, kepada penggembala, kepada orang yang jaga tu tadi. Dia ambil semua. Jadi penggembala ini, yang individu yang ketiga yang terperangkap di dalam gua itu, bertawasul kepada Allah. Ya Allah, sekiranya apa yang aku buat ini ikhlas kerana-Mu, ya Allah, angkatlah batu. Maka diangkatlah, lalu dapatlah mereka keluar. Di sini hadirin sekalian, fakanatis sakhratu yatazahzahu thuluthuha aqiba kulli du'ain. Angkat sikit 1/3 dengan doa yang dikumandangkan oleh 3 individu. Seorang individu doa, angkat sikit. Orang yang kedua, angkat sikit. Orang yang tiga doa, angkat terus. Hatta infarajal babu wa kharaju, sehingga terbukalah pintu dan mereka dapat keluar. Di sini Dr. Wahbah Zuhaili nak terangkan, dikaitkan dengan hadis ini, iaitu tawasul dengan amalan, bukan tawasul dengan orang yang mati. Dan juga kepada orang yang tak ada. Tak boleh. Tawasul kepada orang yang mati ini diharam, bahkan boleh membawa kepada syirik, kerana berdoa memohon selain daripada Allah. Wa qad hasama al-alusi al-amra faqala innal istighatha bi makhluqin wa ja'alahu wasilatan bi ma'na talabid du'a'i minhu. Telah memutuskan, memberi kata putus dalam urusan tawasul ini, iaitu istighatsah, memohon pertolongan selain daripada Allah Ta'ala,
dan menjadikan ia adalah wasilah dengan makna kita minta doa kepada dia, bukan minta kepada Allah Ta'ala. La syakin. Dia kata apa? Tidak syak lagi. Jadi kalau dia kata di sini, kalau istighasah dengan makhluk, yang makhluk itu watalabud doa. Dia kata wa ja'alahu wasilatan bimakna talabid du'ai minhu. Kalau kita tawasul dengan kita minta doa kepada orang yang masih hidup, suruh dia berdoa untuk kita. Jumpa siapa-siapa, ini bab lain pula. Yang tiga tadi dah habis. Yang kedua, yang seterusnya, kita minta orang lain berdoa untuk kita. Dia kata la syakka fi jawazihi. Tidak syak harus. Jumpa mana-mana orang, supaya minta orang tu doa untuk kita. Doa kepada Allah, tapi untuk kita. Boleh. Wa in kana al-matlubu minhu hayyan, sekiranya orang yang kita minta doa supaya dia doa itu adalah orang yang hidup, wala yatawaqqafu ala afdaliyatihi minat talibi, tidak tertentu orang yang nak doa itu dia lebih mulia daripada kita, dia lebih afdal, tak. Sama ada dia lebih mulia, dia lebih afdal, dia lebih warak daripada kita ataupun tidak, itu bukan isu. Sebab kita minta dia doa kepada Allah Ta'ala. Dia kata wala yatawaqqafu ala afdaliyatihi minat talibi. Bukan mesti orang yang hebat daripada kita suruh dia berdoa kepada Allah. Bal qad yatlubul fadilu minal mafdul. Kadang-kadang orang yang fadil daripada orang yang dilebihkan, orang yang hebat minta doa daripada orang yang tak berapa hebat ataupun tak hebat langsung, asalkan berdoa kepada Allah untuk dia, boleh. Wa qad sahha annahu sallallahu alaihi wasallam qala li Umar radhiyallahu anhu, sabit di dalam hadis ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Sayyidina Umar, lamasta'zanahu fil umrah, apabila Sayyidina Umar minta izin kepada Rasulullah untuk pergi umrah. Sayyidina Umar pergi jumpa Rasulullah, nak minta izin pergi umrah. Sebab sahabat-sahabat ni nak pergi sesuatu musafir, sesuatu tindakan, biasanya mereka minta kebenaran, minta restu daripada Rasulullah. Lalu Rasulullah kata, la tansana ya akhi min du'aika, jangan lupa akan kami wahai saudara daripada doa. Maknanya Rasulullah lebih hebat daripada Sayyidina Umar. Tapi ingat, kamu pergi maknanya ke Mekah, maknanya jangan lupa doa untuk kami. Rasulullah lagi hebat kan? Maknanya atas nama doa tak apa, walaupun orang yang lebih rendah. Wa amarahu aidan ay yatluba min Uwais al-Qarni. Begitu juga ay yastaghfir lahu. Sayyidina Umar ni jumpa Uwais al-Qarni supaya minta doa kepada Allah supaya dia diampuni. Wa amara ummatahu bi talabi wasilata bi talabil wasilati minhu, bi talabi wasilati minhu, dan dia memerintahkan umatnya supaya menuntut wasilah. Doa selepas azan ni ayi ba'dal azan bi qawlihi idza sami'tul muazzina faqulu kama yaqulu summa sallu alayya summa sallullaha lil wasilah. Minta Nabi sebagai suatu wasilah untuk, kan di ihram maqam mahmuda, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'atha rabbuka maqaman mahmuda. Maknanya Nabi akan diberi suatu darjat kedudukan maqam yang terpuji. Hasil daripada maqam yang terpuji, kita minta wasilah Nabi, atas wasilah Nabi untuk mempermudahkan hisab. Wa amma idza kana al-matlubu minhu mayyitan aw ghaiban. Adapun sekiranya orang yang kita minta kepada dia itu dia mati ataupun tak ada, fala yastaribu alimun annahu ghairu jaizin. Tak syak lagi mana-mana orang alim kata benda tu haram. Minta doa kepada orang mati ataupun orang yang gaib, tak ada syak, semua orang alim kata haram. Tidak harus maknanya haram. Wa annahu minal bid'ah allati lam yaf'alha ahadun minas salaf. Ini adalah suatu bid'ah yang tak pernah orang salaf dulu buat. Walam yarid an ahadin minas sahabah, dan tidak ada warid riwayat daripada mana-mana sahabat minta doa pada orang mati ataupun orang yang gaib radhiyallahu anhum. Wa hum ahrasul khalqi ala kulli khairin annahu talabun min mayyitin syai'an. Mereka lebih tamak daripada semua makhluk di dalam apa-apa kebaikan, tapi mereka tak buat, tak minta doa kepada orang mati ataupun orang yang gaib.
Wallahu alam. Jadi alhamdulillah kita dah dapat sambung sedikit tentang salah satu daripada perkara bid'ah, minta perlindungan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.